La ilaha illallah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, 'ala Allah tawakkalna. لرضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kasih sayangnya Allah, kita dipilih oleh Allah dengan diberi nikmat taufik duduk di dalam majlis ilmu pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti sentiasa sehat walafiat dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita perbaiki dan perbetulkan qasad dan niat kita belajar. Niat kita belajar, pastikan niat kita baik, niat kita betul, kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan apa yang kita niatkan. Jadi niat baik-baik, kita nak belajar kerana Allah. Belajar ni satu kewajipan selain daripada solat. Sebagaimana solat itu wajib atas diri kita, maka belajar ilmu agama juga wajib, sama hukum dia. Dan selain daripada itu, niat kita belajar ni untuk memperbaiki amalan kita. Untuk memperbaiki amalan kita, untuk memperbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni Allah Subhanahu wa taala menunjukkan segala kelemahan, kesilapan, kesalahan di dalam ibadah kita. Sama ada ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, supaya dapat kita berusaha memperbaikinya secepat mungkin sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita atas dunia ni, kita akan kembali kepada Allah. Jadi apa persiapan kita? Apa persiapan kita nak berpindah ke alam barzah, ke alam kematian, ke alam akhirat yang kita sendiri yakin dan percaya perkara itu benar-benar ada dan berlaku. Baik, insya-Allah hari ini kita akan bacakan kitab yang barulah. Kita akan buat selang-selang. Ni kita ada sebulan 2 kali di sini, insya-Allah. Kalau ada minggu ketiga, kelima barulah. Maknanya kita akan buat gililah kitab solat dan kitab tauhid. Jadi hari ini kita nak baca kitab tauhid, kitab akidah, kitab usuluddin. Jadi kitab ni sangat penting, sangat-sangat penting belajar kitab tauhid ni. Maka alangkah rugi ni kalau kita ada peluang tapi kita tak nak belajar, rugi sangat-sangat. Berdosa tak belajar kitab ni. Tak belajar ilmu tauhid ni, hukumnya haram, duduk dalam dosa. Kerana akidah ni benda yang sangat penting, dasar utama dalam hati yang mesti ada. Untuk amalan kita itu diterima oleh Allah, nombor satu sekali akidah mesti betul. Sebab tu kita kena ngaji akidah.
Kalau kita tak ngaji akidah, kita tak pasti akidah kita dalam hati selama ni betul ataupun salah. Pegangan dan kepahaman kita terhadap Allah tu betul ataupun salah, kita tak pasti kalau kita tak mendekatkan diri kita dengan belajar ilmu akidah. Kalau kita tak belajar ilmu tajwid, kita tak akan dapat pastikan bacaan kita betul ataupun salah. Kalau kita tak belajar ilmu akidah, kita tak akan pastikan, tak dapat pastikan akidah kita dalam hati ni betul ataupun salah. Kesalahan akidah ni besar. Kesalahan akidah ni sangat besar. Boleh menjadikan seseorang itu murtad, kafir di sisi Allah. Jadi kita tak boleh buat main-main. Hal dunia, hal akhirat, maknanya jangan kita terlepas pandang. Baik. Jadi alhamdulillah, dengan kehendak Allah, ya, Allah Ta'ala tentukan, maknanya kita baca juga kitab tauhid kat sini. Alhamdulillah. Yang mana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyampaikan kepada kalian, kita ni sebagai asbab saja. Sebenarnya Allah Ta'ala yang nak memberi kalian ilmu, petunjuk, kefahaman tentang akidah. Tanda-tanda Allah sayang pada kalian. Tanda-tanda Allah sayang pada kalian, sebab Allah tahu di dalam hati kita ada masalah tentang akidah. Banyak lagi benda-benda yang sangkut paut dengan akidah yang kita tak tahu, yang kita tak pandai, yang kita tak faham. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah pilih kalian. Saya sebagai asbab sahaja. Sebenarnya Allah yang memilih kalian. Itu sangat-sangat syukur. Kena syukur sangat-sangat, kena ada perasaan gembira dalam hati kita. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, syukur. Ya Allah. Baik. Jadi kita azam betul-betul, niat betul-betul kita nak belajar sungguh-sungguh kerana Allah. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah. Jangan kata kita tak pandai. Okey. Jadi sementara awal ni, kita ni saya nak ingatkan, cara mengaji kitab tauhid ni kena ada catatan. Kena ada catatan. Kalau boleh rakam, saya tak kisah. Dan kitab kena ada. Sebab banyak di antara kita yang mengeluh susah belajar tauhid, cara belajar tak betul. Jadi saya tak nak kalian lalui benda tu. Jangan buang masa. Kita masa tak banyak dah. Banyak lagi benda yang kita nak mengaji. Jadi jangan buang masa. Walaupun kita ada masa 45 minit, 50 minit, gunakan sebaik mungkin. Kalau takut tertinggal, rakam, tak ada masalah. Nanti dekat rumah free-free, boleh buka kitab balik, boleh dengar balik. Gitu cara, insya-Allah. Semua kita ada peluang boleh faham ilmu tauhid, ilmu akidah. Jangan hemah kita lemah. Jangan mula-mula kita dah set susah lah ilmu tauhid ni, aku tak boleh pandai. Jangan. Nanti akan memberi kesan kepada usaha kita akan jadi lemah nak belajar. Sebab kita dah set dah, kita tak boleh pandai. Kena ada harap yang tinggi kepada Allah. Tidak mustahil. Umur tak menjadi masalah. Umur tak jadi masalah. Kalian ni semua orang bijak-bijak kan. Kalau tak bijak, mana boleh kerja sini? Orang bijak-bijak lah ni. Tak ada. Tak ada. Saya dalam TikTok aja. Dalam TikTok aja. Nanti follow saya, dah follow tau. Ada tak? Follow lah. Boleh ngaji. InsyaAllah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama sekali mari kita menghadiahkan Al-Fatihah khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asbab kita mendapat tauhid, dapat mengenal Allah, dapat beriman kepada Allah dan Rasul. Dan kita hadiahkan Fatihah kita kepada Tuan Pengarang Kitab Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani serta keturunan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkahannya untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi itu tadi ingat pesan saya. Kena ada kitab dan mesti kena buat catatan. Apa istilah yang kalian dengar, ambil cepat-cepat. Tak faham tanya. Bila kita ngaji tauhid ni, dia nak kena banyak guna akal. Nak kena fikir. Dia tak sama macam kita ngaji PK. Aja bab solat kita dengar rukun sembahyang gini. Kita relax ni. Tapi bila ngaji tauhid, dia nak kena fikir. Sebab nak mengetahui, memahami tentang akidah ni kena guna akal. Jadi nanti kita akan jumpa banyak istilah-istilah yang boleh jadi sebelum ni kita tak pernah dengar, ataupun pernah dengar tapi tak tahu apa benda. Jadi pastikan setiap istilah tu kita faham sebelum masuk kuliah yang akan datang. Beres dah cerita hari ni, ibaratnya begitu. Jadi nanti tak nak pelajaran yang lain, kita ada yang sangkut lagi. Itu nanti yang menjadikan kita sampai satu peringkat tersangkut. Apa benda ni, cerita pasal apa ni?
Tu. InsyaAllah boleh, jangan kata tak boleh. InsyaAllah Allah Maha Kuasa memberi kita kefahaman. Allah yang membuka pintu faham. Baik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat tu berapa? Satu lah. Kita pakai kitab Jawi. Kita pakai kitab Jawi. Lama tak pakai kitab Jawi, lama tak boleh baca Jawi dah. Dia Syekh Rumi je. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk peringkat pertama ngaji tauhid ni tak payah nak bahas panjang-panjang sangat. Kita ambil benda poin-poin penting dulu, pendekatan. Kitab ni insya-Allah kalau Allah bagi rezeki kita akan baca paling kurang 2 kali. Baru boleh ganti kitab tauhid lain. Sebab kita tak nak belajar banyak kitab tapi kita tak faham. Tujuan kita belajar nak faham. Kenapa nak kena faham? Bila faham baru boleh baiki ibadat. Kalau tak faham nak baiki ibadat macam mana kalau tak faham? Jadi kena ulang. Tapi jangan kata 2 kali. Kali ni buat relax-relax tu Jangan. Kita azam apa yang kita belajar hari ni kita boleh sampaikan pada orang lain. Kena ada macam tu. Baru kita bersungguh ambil perhatian. Insya-Allah. Jangan kata ngaji duduk kerja BSN tak pandai tauhid. Duduk pejabat kerja mana BSN tapi tauhid masya-Allah tabarakallah. Nampak tak tu? Jadi ilmu tauhid ni untuk semua. Bukan untuk orang masjid, bukan untuk orang surau. Untuk semua. Jadi ambil peluang ni belajar betul-betul. Alhamdulillahilladzi amarna bi ma'rifatihi wa tauhidihi. Puji-pujian itu bagi Allah. Segala pujian-pujian itu adalah hak milik Allah. Kerana hakikat yang sebenar-benarnya yang sempurna Allah. Meskipun kebaikan itu Allah pinjamkan pada kita, kesihatan, keafiatan, kecantikan, kesempurnaan, kepandaian, semuanya itu hak milik Allah. Sebab tu segala hakikat puji-pujian itu dikembalikan kepada empunyanya, iaitu Allah. Jangan kita berasa seandainya ada kelebihan pada diri kita, jangan berasa diri kita punya. Dan itu semua milik Allah lah pinjamkan. Bila sampai waktu Allah akan ambil balik. Ilmu kita Allah ambil balik, sihat kita Allah ambil balik. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali kepada Allah. Jangan tersangkut di hati kita puji-pujian. Orang kata kita baik, orang kata pandai, orang kata kita pemurah. Itu semua hak milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Mustahil kita boleh jadi pemurah kalau tidak digerakkan hati kita oleh Allah untuk ibadat. Betul tak? Kita nak jadi pemurah, harta ambil mana? Siapa bagi? Allah yang bagi. Jadi segala puji itu bagi Allah. Allah ni nama bagi zat Tuhan. Allah ni nama bagi zat Tuhan. Tu perkataan zat tu. Contoh zat apa zat tu makna diri. Zat tu makna diri. Jadi Allah itu alif lam lam ha itu adalah nama bagi zat Tuhan. Nama bagi zat Allah. Allah tu siapa yang kita mengaku Tuhan? Dialah Tuhan, dialah pencipta, dialah pentadbir, dialah pemilik. Namanya Allah. Siapa yang bagi tahu? Siapa yang bagi tahu kita pencipta alam ini namanya Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dah bagi tahu melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru kita dapat tahu, pencipta langit dan bumi yang menciptakan aku daripada tiada kepada ada ni namanya Allah. Antaranya lah, banyak lagi kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, macam-macam lagi lah. Tapi Allah tu di antara nama yang paling makrifah sekali, yang paling agung sekali, yang terpaling besar, terpaling agung, terpaling mulia sekali. Dalam banyak nama-nama Allah tu Allah lah. Ar-Rahman pun nama Allah, Ar-Rahim pun nama Allah. Tapi yang paling besar sekali, agung sekali, alif lam lam ha tu, lafzul jalalah tu. Baik, jadi segala puji bagi Allah.
Siapa dia Allah ni? Kita kata Tuhan, tidak ada yang lain bagi selain daripada dia. Jadi Allah ni, Allah ni yang kita sendiri mengaku dialah Tuhan, tidak ada yang lain, yang menyuruh akan kita. Allah ni suruh kita, Allah ni perintah kita. Allah suruh kita, Allah perintah kita. Mana kita tahu Allah suruh kita? Itulah dia tadi peranan Rasul tadi. Nampak tak? Jadi Rasul ni perantaraan kita dengan Allah. Kita boleh tahu apa yang Allah nak atas diri kita. Kita dapat tahu apa yang Allah larang daripada kita. Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Kita dapat tahu semua tu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada ulama menggelarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Juru bahasa Tuhan. Nabi kita Muhammad SAW tu juru bahasa Tuhan. Kenapa pula kata juru bahasa Tuhan? Maknanya kita ni boleh mengetahui apa sahaja yang dikendaki oleh Allah, disuruh, dilarang oleh Allah, asbabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu masa kita kena puasa, sampai satu ketika kena pergi haji, sampai satu ketika kena keluar zakat, kena solat. Mana kita tahu benda tu? Melalui Nabi. Nabi ambil mana? Wahyu daripada Allah. Kalau tak ada Rasul, kita nak tahu daripada mana? Apa yang Allah suka atas diri kita, apa yang Allah benci atas diri kita, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, macam mana kita nak tahu? Siapa kita nak berhubung direct dengan Tuhan? Nampak tak? Jadi melalui Rasul itulah yang kita dapat tahu. Jadi di antara suruhan Allah ke atas diri kita ialah mana? Dengan mengenal akan Dia. Suruh kenal Tuhan. Sekarang ni masalahnya kita dah kenal ke belum? Tak apa, kita ni memang tak boleh baca laju. Kita ni tak boleh baca laju. Kita sekarang ni kita dah kenal Tuhan belum? Baik, apa maksud kenal Tuhan tu? Yang dikatakan kenal Tuhan tu kenal macam mana? Adakah tahu namanya Allah? Adakah itu yang dimaksudkan dengan kenal Tuhan? Adakah tu? Kalau itu, makna orang kafir pun kenal. Kalau mengenal Tuhan tu dengan makna tahu namanya Allah, tahu namanya Rahman Rahim, orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Oh, maksudnya orang kafir pun kenal Tuhan lah, kalau macam tu. Sebab itu mengenal Tuhan yang dikehendaki di sini bukan tahu namanya Allah, tetapi mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Tuhan tadi tu. Bila sebut Tuhan, bila sebut Allah, apakah sifat yang mesti ada pada dia? Wujud di antara, nanti akan dihuraikan satu persatu. Kadang-kadang kita hafal wujud tapi maksudnya kita tak faham. Ada yang bagaimana? Di antara sifat yang mesti ada pada Tuhan tu adalah ada. Ada yang bagaimana? Apa perbezaan adanya Allah dengan adanya kita? Apa beza? Sini yang kita nak kena tahu, supaya kita boleh membezakan. Jangan menyamakan. Kerana menyamakan Allah dengan sesuatu itu syirik. Jadi wajib kita ni boleh membezakan yang mana sifat Allah, yang mana sifat makhluk. Ada kita macam mana? Ada Allah macam mana? Takkan sama pula. Mustahil sama. Ada kita dengan ada Allah tu sama. Bukankah Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran dah? Dia tak sama dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama macam yang lain. Jadi kita kata kita ada, kita wujud, kita pun ada, Allah pun ada juga. Adakah sama? Jawabnya tidak. Baik, kalau tak sama pada pihak mana? Ada Allah dengan ada kita tu tak sama. Tak sama pada pihak mana? Kita mesti faham. Paling tidak untuk kefahaman kita, walaupun kita tak boleh cerita dengan orang. Ini tuntutan fardu ain mengaji tauhid. Tuntutan fardu ain mengaji tauhid ni untuk kefahaman kita, untuk lepaskan tengkuk kita, untuk lepaskan leher kita. Walaupun lepas belajar ni kita dah belajar faham contohnya, tapi kita tak boleh nak cerita dengan orang, tak pandai nak huraikan kat orang. Tapi untuk kita faham dah. Kalau kata apa beza Allah dengan adanya makhluk, bila kita dah belajar, dah ulang-ulang, dah
ada dalilnya dah, ada buktinya dah, ada huraian yang begitu begini, kita faham lah. Oh, maksudnya ada Allah ni tak samalah dengan ada kita. Kerana ada Allah begini. Ada kita makhluk begitu. Maknanya untuk kita faham dah. Kalau orang tanya, cuba awak bagi tahu saya sikit, apa perbezaan di antara adanya Allah dengan ada kita? Oh, minta maaf saya tak pandai nak huraikan, tapi saya faham. Lepaslah tu fardu ain. Jadi fardu ain kita orang awam ni macam tu. Yang dikata wajib belajar tauhid sekadar melepaskan tuntunan fardu ain untuk kepahaman diri kita, bukan untuk ngajar orang dah. Sebab tu kita ni kena ngaji je, dengar selalu ulang kaji, fahamlah nanti insya-Allah. Daripada tak faham lah jadi faham. Tapi sabar, tapi kena sabarlah ngaji ni. Ngaji ni bukan senang sebenarnya. Ngaji ni lah yang paling payah nak banding ibadat. Belajar lagi payah lagi. Belajar lagi payah daripada ibadat. Orang rajin ibadat tapi orang malas belajar. Betul tak? Kalau tengok, kalau orang laki-laki kalau solat jemaah tu rajin pergi jemaah 2, 3, 4, 5, 6 saf. Tapi bila tu imam kata, tuan-tuan sabar lepas maghrib ni kita ada kuliah fardu ain belajar bab solat, kosong masjid. Nampak tak tu? Tu dalil ni, belajar ni lagi payah daripada beribadat. Tak apa. Okey, jadi Allah suruh kita kenal dia. Mana dalilnya, mana mandai duk kata Allah suruh kenal dia? Tu dalam Quran ada ayat tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah dalilnya yang ulama ambil, dalil bukti yang menunjukkan di antara perintah Allah atas diri kita adalah mengenal Allah Ta'ala. Kena kenal dia. Sembahyang tu cerita lain, itu perintah lain. Zakat tu perintah lain. Allah ni bukan perintah kita satu benda je, banyak benda yang diperintah. Di antara dia, kenal dia je. Kena kenal Allah tu siapa. Sebab apa? Kita ni wajib mengabdikan diri kepada dia. Sebab tu kena kenal dia. Dia tolong kita, betul? Tolong anak bini kita, tolong mak bapak kita, tolong kawan-kawan kita, tolong majikan kita, betul tak? Takkan tak payah kenal. Sangat-sangat banyak perbuatan baik Allah pada diri kita. Ni kita boleh bernyawa lagi ni, tak mati lagi ni pertolongan Allah lah ni. Ni kita duduk dalam keselamatan, tak ada musibah jatuh atas diri kita sekarang, ni bantuan Allah lah ni. Kita boleh bernafas dengan selesa, ni pertolongan Allah lah ni. Kita boleh memandang, ni Allah lah yang memperlihatkan, Allah yang memperdengarkan. Turun naik nafas kita ni diatur oleh Allah. Organ dalaman tubuh badan kita ni berfungsi, bekerja dengan kerja masing-masing, Allah yang gerakkan. Tapi kita tak nampak benda tu. Lupa. Kita terlupa sebenarnya kita ni sentiasa dibantu oleh Allah. Sebab hati kita ni sibuk bimbang dengan benda lain. Hati kita ni dia begitu. Kalau berpaling ke kiri, dia tak nampak kanan dah. Dia tak boleh tengok dua-dua. Bila hati kita sibuk dan memikirkan tentang urusan dunia, maka lupalah Allah Ta'ala dah. Dia jadi macam tu. Baik, faham ya? Maksud mengenal Allah tadi apa? Maksud mengenal Allah di sini dengan makna mengetahui. Kalau nak catatlah. Sebab tu saya kata kalau nak catat, kalau nak rakam. Jangan lepas peluang ngaji sungguh-sungguh. Bukan nak nunjuk ke orang dah. Sungguh-sungguh untuk kita. Mudah-mudahan dengan kesungguhan tu kita belajar tu, Allah redha kita, Allah mudahkan memberi kefahaman pada diri kita. Bukan nak menunjuk orang dah. Apa faedah kita nak tunjuk ke orang? Bersungguh untuk diri sendiri. Sebab saya tak nak kalian rugi masa, dah ada peluang belajar tauhid tapi tak bersungguh, nanti rugi. Ada orang tak dapat belajar, ada orang nak belajar tak dapat. Banyak tempat panggil ustaz, datanglah tempat kita mengajar tauhid, tempat kita tak ada belajar tauhid. Dan nak buat macam mana, masa tak cukup. Kalau kita boleh kerat-kerat 7-8 boleh bagi-bagi. Jadi kalian ada peluang ngaji sungguh-sungguh, walaupun sebulan sekali. Tapi kalau hadap sungguh-sungguh, boleh pandai insya-Allah. Yang penting kita kena semangat. Jangan lemah semangat. Mengaji sungguh-sungguh. Baik, jadi maksud mengenal Allah apa tadi? Mengetahui apakah sifat yang wajib bagi Allah, apakah sifat yang mustahil bagi Allah, apakah sifat yang harus bagi Allah. Itu yang dimaksudkan
mengenal Allah Ta'ala tadi tu. Dapat lepas tu kalau orang mengenal Allah Ta'ala tu dengan makna mengetahui apakah perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Nanti kita akan sampai tempat dia tu. Ni ambil dulu, tak apa, tulis dulu. Nanti akan dihuraikan apa wajib tu, apa mustahil tu, nanti lagi akan datang bab dia, insya-Allah. Ni hari ni baru mukaddimah ni, tanda jadi. Tanda jadi, insya-Allah. Kita azam nak baca kitab ni sampai habis, insya-Allah. Azam kita, niat kita. Jadi wajib mengenal akan dia. Wajib kenal. Sebab apa kita ni kena kenal Tuhan? Supaya timbul di dalam hati kita ketakwaan, supaya timbul dalam hati kita rasa takut dengan Allah. Boleh tak kita nak takut dengan sesuatu yang kita tak kenal? Dengan kita mendengar nama, kita boleh takut tak? Kita boleh gerun tak? Kita boleh segan tak? Kita boleh malu tak? Kita boleh hormat tak? Sekadar mendengar nama, boleh tak? Tak boleh. Dengan nama je kita tak segan pun. Saya ada kawan nama dia Harun. Kalian segan tak dengan dia? Saya ada kawan nama dia Harun. Kalian segan tak dengan dia? Ada rasa macam gerun tak nak dekat dengan dia? Sebab tahu nama. Macam budak-budak kan, anak-anak kecil kita tu, kita bagi tahu dia, kita kata harimau. Kita cerita dengan dia harimau. Tak ceritakan sifat harimau, kita bagi tahu nama je. Dia takut tak anak kita dengar harimau? Dah, dia kata ye harimau, ye harimau. Sebab dia hanya tahu nama. Tapi bapak dia dengar harimau macam mana? Ye harimau ke macam mana bapak dia tu? Oh, jangan buat main-main dah dengan harimau ni. Baru ni nak masuk hutan, tak jadi nak masuk. Sebab apa? Tengok ada tapak banyak tu, balik awal. Sebab apa sampai macam tu? Kenal. Sebab ini kalau masuk, jawabnya harapan tipis nak balik ni. Jadi tak jadi nak masuk. Sebab apa tadi? Kenal. Yang anak dia tadi tak tahu. Sebab tahu nama je, tak tahu sifat harimau tu macam mana. Sebab tu nak menimbulkan rasa takut, gerun, malu, hebat terhadap Allah, mesti kenal sifat dia, bukan tahu nama dia. Kalau dengar nama, tak ada apa. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa sifat dia? Allah tu sifat dia bagaimana? Ilmu dia bagaimana? Kudrat dia bagaimana? Iradat dia bagaimana? Jadi sebab tu kena kenal sifat-sifat dia tu. Daripada mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala tu tadi, dan dia beriman, dia yakin, dia percaya benda tu sungguh-sungguh ada pada Allah, di situ nanti akan ada dalam hati ni, dah mula timbul rasa takut dengan Allah. Bukan takut yang di lidah dah, takut yang di dalam hati. Kerana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketakwaan ni, sifat takut kepada Allah ni bukan duduk di lidah. Dia bukan datang dengan percuma. Sifat takut ni dia datang dengan menuntut ilmu tentang Allah. Bila kita belajar ilmu tentang Allah, diperkenalkan sifat-sifat Allah, di situlah nanti akan keluar buah yang namanya takwa, takut kepada Allah. Jadi takwa ni tak boleh dapat dengan free. Dia kena tanam dulu pokok dia, iaitu menuntut ilmu. Ni kita nak ngaji ni, nak menghasilkan ketakwaan. Sebab mana-mana mereka yang mendakwa diri mereka takut kepada Allah, padahal mereka tak pernah mengenal Allah, tu semua bohong, tu semua dusta. Bohong je. Ibaratnya dia ada buah tapi buah plastik. Buah tak ada pokok buah plastik kedai RM2 tu. Dia datang mas saudara kita hari raya, baiknya lah, buah anggur dihidangan, kunyah-kunyah melantun, rupa getah rupanya. Plastik rupanya, ingat ori. Jadi ada buah yang tak ada pokok tapi buah palsu lah. Ada ketakwaan tanpa belajar, ketakwaan palsu. Sebab tu kita ngaku takwa, kita takut, tak ada perubahan pun pada diri kita. Sebab takut yang kita sebut tadi tu palsu. Mulut kita jahat aja, mata kita jahat aja, telinga kita jahat aja, tapi mendakwa takut. Sebab apa? Sebab takut tadi bukan di hati, di lidah saja.
Maka kita belajar ni, niatnya mudah-mudahan dengan kita mengenal Allah, Allah menimbulkan rasa takut, rasa gerun, rasa hebat terhadap Allah. Apabila dalam hati hamba tadi dah ada rasa takut, gerun, malu terhadap Allah, dia akan jadi hamba yang taat kepada Allah. Taat dah, tak berani dah, sebab kenal tadi tu. Macam kenal rimau tadi tu, kita kata dengan pakcik tu, pakcik masuklah sekejap, bukan apa pun tapak je ni, pergilah masuk kejap. Jangan buat pasal, tak nak, sekejap pun tak mau. Kenapa sampai macam tu? Kenal sangat-sangat, kenal sangat-sangat. Ni kalau jumpa dia tak bagi cat, salam pun dia tak bagi. Nampak tak tu? Jadi orang yang betul-betul kenal kepada Allah dan dia dapat manfaat daripada pengenalan itu, dia akan jadi orang yang takut, sehingga jangan kata dosa zahir, hati pun dia tak buat maksiat. Hati dia pun dia tak buat benda haram. Takut sebab dah kenal Tuhan tu. Tuhan ni dia tahu sampai ke lubuk hati, ilmu dia tu. Maka jadilah dia hamba yang sentiasa taat kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia usaha buat seperti yang Allah suruh. Apa yang Allah larang dia usaha tinggalkan seperti yang Allah suruh tinggalkan. Macam kita ni, Allah suruh kita buat juga, tapi bukan semua. Maknanya kita tak takut. Kalau kita betul takut kepada Allah, apa sahaja yang Allah wajibkan kita akan buat semua. Lebih-lebih lagi pula wajib. Wajib ni benda yang bukan boleh dipilih. Tapi oleh kerana kita tak takut kepada Allah, kita buat benda wajib ni tapi dalam hal pilih. Puasa kita ambil, semayang tidak, cari nafkah kita cari, solat tidak. Tu pilih-pilih. Kenapa jadi macam tu? Tak takut kepada Allah. Kalau takut, dia tak pilih, buat semua. Boleh faham tak tu? Tu peranan takwa tadi. Bila takwa ni duduk pada diri seseorang tu betul-betul, dengan sendiri akan ada segala sifat yang baik pada diri dia. Dengan sendiri akan ada. Cukup dengan takut tadi tu. Dengan bila dia takut kepada Allah, dia akan jadi pemaaf, dia akan jadi penyabar, dia akan jadi pemurah, dia akan jadi macam-macam lah. Sebab ketakwaan dia kepada Allah. Tapi kalau tak takut, siap lah. Dia akan langgar. Dia akan langgar batasan-batasan. Dia akan buat zalim, dia akan menipu, dia akan begini begitu sebab tak takut. Itulah ketakwaan dalam hati itu hukumnya wajib, bukan sunat takut kepada Allah ni. Wajib takut kepada Allah. Setiap manusia, laki-laki perempuan, sekaya apa pun dia, meskipun dia seorang raja sekalipun, dia mesti takut kepada Allah. Sampai yang paling rendah martabatnya atas dunia, dia tak ada pekerjaan, memang lekeh lah hidup di atas dunia ni, pakai miskin lah contohnya, melarat lah, dia juga wajib takut kepada Allah. Mak ada laki-laki ataupun perempuan, ataupun suami, ataupun isteri, ataupun majikan, ataupun pekerja, dia mesti kena ada takut kepada Allah. Kalau dia seorang pekerja yang takut kepada Allah, dia nak tak khianat ataupun tidak amanah dengan pekerjaan, dia takkan khianat, sebab dia tahu nanti dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maknanya dia akan jadi seorang pekerja yang baik. Betul tak? Dia akan jadi pekerja yang baik, yang maju. Dia akan bukan sahaja bekerja, dia ikhlas dalam pekerjaan dia. Maknanya dia menjadi orang yang semakin berkualiti ya. Bila dia kenal Tuhan, dia takut kepada Allah, dia akan jadi orang yang baik. Kalau suami-suami yang baik, kalau isteri-isteri yang baik, kalau kawan-kawan yang baik, kalau majikan-majikan yang baik, kalau pekerja-pekerja yang baik. Nampak tak? Itu hikmah dia tu. Hikmah dia tu. Bila duduk dalam hatinya takut kepada Allah, dia akan jadi baik. Jangan kata dengan manusia, dengan binatang pun dia akan baik. Dia tak pecek semut tak tentu pasal. Dia takkan pecek semut tak tentu pasal macam kita. Apa semut ni buat? Dah mati kawan tu. Tak ada kena-mengena pun. Dia pun ada hak tu, ada nyawa dia tu. Dia dengan kita sama, Allah letakkan atas dunia ni, numpang bumi Allah sama-sama. Dia dah gigit tu lain. Ini masalah kita gigit dia dulu. Tak ada masalah kalau binatang yang memberi mudarat, ganggu harta benda tu tak apa, itu disunatkan. Ini tak pasal-pasal, sesaja je, tak ada kena-mengena. Sesaja je. Sesaja, tak ada kena-mengena pun. Besok kita akan disoal tu. Setiap perbuatan kita yang zalim terhadap binatang akan ada balasan nanti di hari kiamat. Tengok Nabi SAW, akhlak dia. Baik Nabi.
Nabi tak suka, makna tak ada buat khianat dengan binatang, tak ada buat khianat dengan tumbuhan, kerana mereka tu ada hak mereka atas dunia. Tumbuhan ada hak dia. Sebab tu sebenarnya bukan satu perbuatan yang baik kalau kita nak patah-patahkan pokok tanpa sebab. Cabut, jadi tak jadi. Jadi tak jadi. Dia sampai ke situ. Bila dia takut kepada Allah, dia akan jaga semua hal. Dah kalau dengan tumbuhan, dengan binatang pun macam tu, dengan manusia lebih-lebih lagi lah dia jaga perhubungan. Sebab apa? Dalam dirinya ada takut kepada Allah. Dia kalau jadi bos yang takut kepada Allah, dia tak akan sesuka hati dia menindas orang bawah dia. Dia tak akan menipu, dia tak akan menzolimi. Kalau sebagai pekerja pula yang takut kepada Allah, dia akan bekerja dengan penuh amanah dia. Dia akan jadi orang baik lah. Dia tak menipu, dia tak songlap. Sebab dia takut. Kerana dia tahu nanti dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Sebab itulah wajib mengenal Allah, kerana mengenal Allah Ta'ala itu akan menjadikan seseorang itu hamba yang baik di sisi Allah. Dia akan buat ibadat yang Allah suruh. Yang Allah suruh dia akan buat semua, yang Allah larang dia akan tinggalkan semua. Baik yang zahir ataupun yang batin. Bukan zahir saja, bahkan batinnya pun begitu. Benda haram yang zahir pun ditinggalkan semua, benda haram yang batin pun ditinggal semua. Cuba kita tengok diri kita. Yang Allah suruh, yang Allah wajibkan tadi, kita dah buat semua belum? Banyak lagi yang Allah Ta'ala perintahkan wajib atas diri kita, kita tak buat lagi. Kita pilih-pilih. Ataupun yang dah buat tapi tak sempurna lagi. Buat tapi tak sempurna. Tapi kalau orang tu takut kepada Allah, dia akan pastikan sempurna. Sebab takut nanti dia kena tanya. Macam kita dengan majikan lah, bos kita suruh buat macam ni, dia suruh saya nak tengok awak punya kerja ni sempurna. Risau tak kita kalau buat tak sempurna? Mesti kita akan usaha nak sempurna. Sebab nanti kan bos tanya, macam mana kita nak jawab? Itulah ibarat dia. Kita pilih-pilih semayang, puasa, tapi belajar fardu ain tak nak pula. Padahal belajar fardu ain wajib. Pilih-pilih. Tu masalahnya kita ni. Pilih-pilih. Mana tak takut lagi kepada Allah. Kalau yang haram pun kita tinggalkan dalam pilih-pilih. Padahal benda haram banyak kita pilih-pilih. Ada benda haram yang kita dah tinggalkan, ada benda haram yang kita tak nak tinggalkan lagi. Judi kita tak nak, minum arak tak mau, zina tak mau, apa lagi, bunuh orang tak mau, tapi mengumpat masih. Padahal sama-sama haram, sama-sama dilarang. Jadi orang yang takut, dia tak akan pilih. Kalau ada 10 perkara yang Allah suruh tinggal, dia akan tinggalkan 10. Kalau Allah suruh buat 10, dia akan buat 10. Bukan buat 5, bukan buat 9. 10 tu dia akan usaha buat sempurna. Kalau Allah Ta'ala larang, jangan buat 10 benda ni, 10 benda ni dia akan usaha tinggalkan semua. Itu yang zahir. Yang batin pula, hati kita ni pun ada sifat yang Allah wajibkan, mesti ada dalam hati kita. Mesti ada. Kalau tak ada, berdosa. Kalau sifat tu tak ada dalam hati kita, itu satu dosa bagi diri kita. Dan dalam hati kita ni juga ada benda yang Allah haramkan, larang, jangan ada benda ni dalam hati. Maka kalau ada benda tu yang Allah larang dalam hati ni ada 10 ni kena pastikan tak ada dalam hati kita walau satu pun. Itu baru kata takut kepada Allah. Ini kita pilih-pilih lagi. Zahirnya bagus dah, tapi hatinya Masya Allah tak nak macam tu. Jadi tujuan kita belajar ni, kita nak baiki perhubungan kita dengan Allah. Kita nak baiki perhubungan kita dengan Allah, nak baiki ibadat kita yang zahir dan yang batin. Tapi puncanya nak buat ibadat dengan sebaik-baik ibadat ni, kena kenal dululah Tuhan tu. Kena kenal lah majikan kita tu, macam mana sifat dia, macam mana penilaian dia, macam mana hukuman dia. Barulah kita akan menjadi hamba yang ikhlas dalam melaksanakan apa yang Allah suruh tadi. Takut tersilap, sebab nanti akan dibalas oleh Allah. Dan mentauhidkan dia. Ni. Jadi yang pertama tadi, Allah suruh kita kenal dia. Maksud kenal tadi faham dah? Mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang harus. Nanti akan kita sampai bab dia belajar tu benda-benda tu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada diri kita mentauhidkan dia. Makna
menunggalkan, jangan menyengutukan Allah. Jangan sekali-kali menyengutukan Allah, jangan. Jangan sekutukan Allah. Maksud sekutukan Allah ni luas. Barangkali yang kita faham sekutukan Allah ni sembah berhala, tu je lah. Padahal banyak lagi yang menjatuhkan kita dalam golongan orang yang menyengutukan Allah. Itu yang kita nak kena belajar fahamkan tu. Maksud menyengutukan Allah tu macam mana? Mensyirikkan Allah tu macam mana? Kerana kita ni diwajibkan oleh Allah mentauhidkan, mengesakan. Jangan menduakan dia dengan yang lain. Jangan menduakan dia. Nanti kita akan sampai bab wahdaniyah tu, sifat Allah wahdaniyah. Di antara sifat yang mesti ada pada Allah wahdaniyah, ketunggalan. Lawan dia apa? Berbilang-bilang ataupun bersekutu. Dia ada 3 pecahan situ. Jangan menyengutukan, jangan menduakan zat Allah, jangan menduakan sifat Allah, jangan menduakan perbuatan Allah. Lagi akan datang sampai babnya, insya-Allah. Jangan risau, Allah tahu kita sedang belajar. Mustahil untuk kita belajar semua benda dalam satu masa yang singkat. Sebab tu betulkan niat kita nak belajar kerana Allah. Azam mulai saat ni aku nak belajar betul-betul ilmu doa ini, insya-Allah. Jangan risau. Andai kata Allah ambil nyawa kita dalam belum sempat sempurna pengajian kita, jangan risau, Allah ampunkan kita, insya-Allah. Sebab tu istiqamah kita belajar. Allah tahu kita sedang belajar. Dia yang pilih kan. Dia yang pilih kita. Dia tahulah kita sedang belajar. Jadi betulkan niat. Yang paling penting ni betulkan niat. Kita belajar, azam sungguh-sungguh. Nak istiqamah. Azam tak nak ponteng kelas. Azam boleh rakam. Nanti kau tolong rakam kan ni? Jangan. Kalau boleh jangan, elakkan. Dia nanti kena sekali, dia nak 2 kali. Dia jangan menduakan Allah, jangan menyengutukan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Dia sama je makna dia. Dia nanti maksud dia luas tu. Menyengutukan Allah ni bukan semata-mata sembah berhala dah. Kita mengatakan si Zaid tu ada ilmu macam Tuhan, itu syirik kepada Tuhan lah tu. Dia kata si Zaid tu ilmu ni macam Tuhan, dia tahu macam Tuhan, syirik lah tu. Ataupun dia kata api tu ada kuasa, ubat ni lah yang menyembuhkan aku, itu mensyirikkan Tuhan lah tu. Nanti akan sampai bab dia huraian dia, insya-Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah ta'ala binubuwatihi wa risalatihi, dan bermula rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita. Siapa penghulu kita ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nanti sampai bab kena kenal Nabi pula. Bukan kenal nama dia, kena tahu sifat-sifat Nabi tu, apa sifat dia. Yang melantik akan dia Nabi kita ni, yang dilantik oleh Allah Ta'ala dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya. Maknanya Sayyiduna Muhammad SAW ni, Muhammad bin Abdullah ni menjadi nabi dan menjadi rasul bukan dengan sebab pilihan kaum dia, bukan. Dan bukan dia sendiri yang mengangkat dirinya, tetapi pilihan Allah, Al-Mustafa. Pilihan Allah. Itu dah akidah dah tu. Itu akidah dah tu. Itu nak sebut benda yang masuk dalam akidah tu. Makna wajib kita i'tiqad. I'tiqad ni makna wajib pegang, wajib yakin, wajib percaya bahawasanya yang jadi nabi, yang jadi rasul itu semata-mata pilihan Allah, bukan mengangkat diri sendiri. Sebab tu ada yang percaya. Bila orang tu percaya mengaku dia nabi, ada yang ramai percaya pula dah. Padahal bukan Allah yang pilih dia yang angkat diri sendiri. Siapa yang mengaku mendakwa dirinya nabi ataupun rasul, laki-laki ataupun perempuan, maka murtadlah dia, na'udzubillah. Jadi murtad. Dan orang yang membenarkan pun murtad juga. Yang mengaku jadi nabi si A, tiba-tiba ada 10 orang kawan-kawan dia kata betul. Dengan yang betul-betul tadi jadi kafir juga. Sebab tu jangan. Jadi kita kena tahu lah. Jangan ni, maknanya tak ada orang dah selepas daripada Nabi kita Muhammad SAW, tak ada dah yang jadi Nabi, yang jadi Rasul, tak ada dah, penutup dah tu.
Itu jadi wajib kita i'tikad. Tak ada dah Nabi dan Rasul selepas daripada Nabi Muhammad SAW, tak ada dah Allah bangkitkan lagi, tak ada lagi dah Allah utuskan Nabi dan Rasul apabila telah dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutupnya segala Nabi, segala Rasul. Itu i'tikad tu. Jadi wajib kita beriktikad, tidak boleh menjadi Nabi dan Rasul melainkan pilihan Allah semata-mata. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuharriduna bi idharil haqqi wa i'la'i dinih, dan ke atas keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya yang bersungguh-sungguh mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya. Jadi tuan pengarang kitab ni ceritakan sikitlah sifat ahli keluarga Nabi, sifat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang mana waktu mereka tu hidup bersama-sama dengan Nabi SAW tu, mereka bersungguh-sungguh menonjolkan, menzahirkan, meninggikan agama. Bukan bersungguh-sungguh meruntuhkan agama, bukan bersungguh-sungguh merendahkan agama, tak. Mereka bersungguh-sungguh meninggikan agama. Dia tak malu dengan agama. Kita ni kadang-kadang malu dengan agama. Na'udzubillah min zalik. Malu orang tahu orang Islam, lalu dia berketerampilan seperti orang bukan Islam, supaya jangan diketahui yang dia Muslim. Na'udzubillah. Ada yang macam tu, ada yang macam tu, murtad tu. Na'udzubillah. Barang siapa memandang agama lain lebih baik daripada Islam yang dianuti, rosak akidah dah tu, keluar dah Islam dah tu. Dia kata, kenapa ya aku jadi orang Islam, kalau jadi orang Kristian ke apa ke bagus. Murtad dah tu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang jahil ni dia berani. Bila jahil, bila tak tahu, dia berani, tapi berani tak bertempat. Dia tak takut keluarkan perkataan-perkataan yang boleh merosakkan agama dia sendiri. Sebab tu ilmu ni tak rugi kita belajar. Kita buang masa duduk dalam majlis ilmu tak rugi. Sebab semakin banyak kefahaman kita tentang hukum hakam Allah, semakin banyak yang menjaga dan menasihatkan kita. Jadi agama ni, ilmu ni cari banyak mana pun tak rugi. Dia jaga kita, dia ingatkan kita. Bila terlintas nak cakap macam ni, dia akan ingat, jangan. Tak boleh cakap macam tu. Dah kita dah belajar. Tapi kalau tak ada belajar, kita tak tahu. Itu yang apa terlintas cakap, apa yang terlintas buat. Padahal benda tu kadang-kadang sampai peringkat merosakkan Islam diri kita. Lepas tu saya kata tadi, Allah Ta'ala sayang kalian, Allah Ta'ala pilih kalian, Allah Ta'ala nak jaga kalian daripada jatuh dalam bahaya. Syukur sangat-sangat. Maka kita ni sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenalah juga bersungguh-sungguh menzahirkan yang sebenar. Ni mengaji, jangan malu nak ngaji. Ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji tajwid, ngaji fiqh, jangan malu. Zahirkan. Kita tengok orang-orang buat dosa, buat maksiat, tak ada malu, tak ada segan silu pun nak menzahirkan kemaksiatan. Kenapa kita nak buat benda baik-baik nak sorok-sorok pula? Kenapa kita nak malu-malu pula nak mewar-warkan benda baik, sedangkan ada di pihak yang lain tak malu mewar-warkan program-program maksiat? Betul tak? Mereka tanpa segan silu mewar-warkan program yang Allah benci, yang haram. Kenapa kita pula malu nak iklankan kelas-kelas pengajian kita? Kadang-kadang jadi macam tu juga. Kenapa nak malu? Jangan malu nak menzahirkan. Bukan tujuan kita nak menunjuk baik, menunjuk kebaikan, bukan. Nak menunjukkan benda baik supaya ditiru. Itu satu ibadat. Kita menunjukkan satu benda baik dengan niat kita supaya orang tiru. Itu ibadat. Yang tak bolehnya menunjuk kebaikan supaya dipuji. Itu salah. Tapi kalau kita tunjukkan kebaikan supaya orang lain nak belajar, tunjukkan program pengajian contohnya dengan kawan-kawan kita, supaya orang lain rasa macam nak ikut jugalah, berasa macam nak mengaji macam tu juga, tak apa. Niat kita nak tarik orang ramai, bukan nak menunjuk aku ni orang belajar berkota supaya orang tahu aku ni belajar. Jangan, itu salah. Itu salah. Wa ba'du, panjang mukadimah ni. Wa ba'du, adapun, baik, kita cut kat situ sikit, tanda situ kita masuk sikit.
masuk ambil isi dia sikit lah. Macam kopi buah durian tu kan, waktu kita nak beli buah durian kan dia kopi sikit kan, apa tu disuruh rasa isi dia sikit. Macam tu lah. Sebab nak kopi ni tebal lagi ni kulit dia ni. Nanti kan biarlah bagi rasa sikit lah dia punya isi dia kan. Ambil tu muka surat tu, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Ambil je tu, kita baca sikit je, ambil berkat insya-Allah. Jumpa tak? Pengenalan, huraian yang pertama pada pengenalan agama. Ada? Situ. Sebab tu khutbah kita dia panjang tu kau. Jadi nak rasalah sikit apa isi dia ngaji tauhid ni ni isi dia ni. Kopi sikit lah. Huraian yang pertama nanti kelas akan datang kita sambung balik yang tadi tu. Yang tadi tu sambung balik. Kuliah akan datang sambung balik tu. Bukan langkau tu tak. Ambil sikit. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Nampak tak ni? Bila kita cerita ilmu tauhid, inilah benda ni. Pengisian dalam ilmu tauhid tadi tu. Memang nak belajar tentang sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Allah. Tapi sebelum tu ada benda-benda penting yang kita kena tahu dan faham terlebih dahulu. Ini di antaranya. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Agama tu apa? Sampai pukul berapa? Kan saya terlajak kan? Beritahu. Saya tak kerja. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Saya tak kerja kan, saya baca sampai asar kan. Jadi huraian yang pertama pada pengenalan agama. Baik, agama ni apa sebenarnya? Kita selalu cakap agama. Ada yang cakap agama, ada yang cakap agama, ada yang cakap igama. Apa sebenarnya agama ni? Ni nak bagi tahu. Kena kenal, takut nanti salah faham. Yang tak agama, bila tak kenal, nanti yang bukan agama kita kata agama, yang agama kita kata bukan. Dah tak kenal. Tapi kalau kenal tak bertukar dah. Jadi sekarang ni musannif nak memperkenalkan kita. Nak memperkenalkan kepada kita agama tu apa? Bermula agama itu ialah ibarat, yakni satu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala ke atas Rasulnya. Itulah agama. Agama ni maksudnya mudah kita nak faham. Agama ni bermaksud perhimpunan undang-undang, perhimpunan undang-undang, perhimpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah, kemudian Allah perintahkan undang-undang tadi tu, Allah turunkan, Allah amanahkan undang-undang dan peraturan-peraturan tadi tu kepada Rasul, supaya Rasul ni menyebarkan, memberitahu hamba-hamba Allah atas muka bumi. Jadi undang-undang tadi, undang-undang tu pula melibatkan macam-macam. Undang-undang bercakap, undang-undang melihat, undang-undang mendengar, undang-undang makan minum. Banyak undang-undang ni. Datang daripada mana tadi? Daripada Allah. Siapa yang buat undang-undang tadi? Allah tu. Yang kita sendiri yakin dia maha mengetahui segala-galanya. Dialah empunya undang-undang tu. Jadi ringkasnya kalau orang tanya agama tu apa? Agama tu maksudnya peraturan-peraturan dan undang-undang daripada Allah. Dah bila kata daripada Allah, tak boleh nak komplain, tak boleh nak condemn. Kalau undang-undang daripada sipolan manusia, ada ruang nak condemn, ada ruang nak komplain, sebab tak sempurna. Tapi bila sebut undang-undang tu daripada Tuhan, tak berani. Tak berani. Sebab takut tadi tu. Nampak tak? Kalau tak takut, dia komplain undang-undang Tuhan. Betul? Tapi kalau takut, berani nak komplain? Berani tak nak komplain? Berani komplain lah. Berani komplain lah undang-undang Tuhan tu. Sebab tu orang yang takut, dia tak berani komplain. Kalau Allah kata A lah, kalau Allah kata B lah, kalau kata boleh lah, tak boleh lah. Saya nak bagi cadangan lah ya Allah. Jangan berani-berani. Kalau Mamat yang buat undang-undang tu boleh, tapi ni bukan Mamat, ni Tuhan yang kita sendiri nanti nak kenal tu. Bila kenal tu baru kata takut. Itu secara ringkasnya lah, supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia. Itulah dia undang-undang Allah yang dinamakan agama. Cukuplah sekadar itu, tanda jadi insya-Allah. Dapat colek sikit dia punya isi, rasa nanti kopek lagi. Nanti minggu akan datang tu kopek lagi kulit dia tu depan mukadimah dia. Jadilah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah, bersungguh-sungguh mengaji, belajar. Sebab nak belajar agama ni bukan syarat duduk pondok, duduk madrasah dah. Kita ada tanggungjawab bekerja pun kena ngaji sungguh-sungguh juga. Sebab Allah Taala membuka peluang untuk menjadi siapa-siapa pun Allah Taala buka peluang kepada mana-mana hamba Allah Taala ni untuk berusaha menuntut ilmu sungguh-sungguh dan amalkan ilmu itu supaya menjadi orang yang soleh sisi Allah Taala, supaya boleh beribadat dengan sebenar-benarnya dan nanti mendapat kemenangan di hari kiamat, insya-Allah. Jadi salah silap, kekurangan, saya minta ampun maaf banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi lah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, keafiatan, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali kutubi unsa wa dzakar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz kerana berhadirat untuk program kuliah daripada hari ini. InsyaAllah kita akan adakan program berdasarkan pada 5 hari bulan Februari 2024, hari Isnin, dari kitab Mu'tamus Salim. Di sini saya minta sebaik semualah kaum muslimah, saya ada maklumkan dalam grup untuk dibincang sama program mengaji Al-Quran, kelas tajwid. Sebelum ni saya dah maklumkan, sebelum ni kita ada kelas ni, sebelum PKP, pada setiap hari Jumaat pada pukul 12.30 hingga pukul 1.30, 1 jam saja. So kita maklum ustazah tu dia sambung master, so dia serahkan pada ustazah penganti pun tak dapat habis sebab ada hal lah yang berkaitan. So kita stop dah lama dah kelas ngaji. So saya dah maklumkan ada dapat seorang ustazah baru datang, saya dah share dalam WhatsApp kita pada 8 hari bulan yang lepas. So minta tolong bincang secepat mungkin. Yang pertama saya dah tahu tarikh masa dalam setiap minggu tu bila nak buat, minggu pertama, kedua, ketiga, empat tu dia ada Jumaat saja kekerapan tu. Kemudian bilangan yang hadir, sebab saya kena bincang dengan Cik Lucy untuk urusan kita dapatkan urusan. Kalau semua dirancang tu alhamdulillah okey. So kita akan mulakan kelas ni pada, saya jangkakan pada bulan ni, tapi belum ada keizingan kelas lembaga. So kita tengok